Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Murid-murid, dalam video kali ini kita akan teruskan dengan pelajaran kita Unit 13, Bersikap Mulia. Jadi hari ini kita akan gunakan buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, halaman 2. Cikgu harap semua murid telah bersedia dengan buku teks Jilid 2 di rumah. Jom kita mulakan. Mendengar dan bertutur, amalan yang baik. Baiklah murid-murid, kalau kita lihat ada 3 gambar amalan yang baik. Membawa bendera, menghormati ibu bapa dan saling bermaafan. Ada 3 kan? Ada 1, ada 2, ada 3 gambar. Okey. Hasan, selamat pagi Alice. Bagaimanakah peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara? Alice jawab, selamat pagi. Peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara dengan ini kita perlu letak tempat kosong. Cara kita nak jawab melihat pada gambar. Peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara dengan membawa bendera. Ini jawapan yang paling sesuai. Encik Hasan lagi. Bagaimanakah cara kita menghormati bapa? Ada tanya macam mana? Bagaimana cara kita hormat ibu bapa kita? Apa jawapan Alice agak-agak? Cara kita menghormati bapa adalah dengan beradab ketika berhadapan dengan bapa. Tengok ni. Foto yang kedua ni, menghormati bapa dengan berjalan bersopan di hadapan ibu atau bapa, ya. Seterusnya, Komala, jika berlaku perselisihan faham sesama kita, apakah yang perlu kita lakukan? Komala jawab, kita perlulah saling bermaafan antara kita. Ini adalah amalan-amalan yang baik. Jadi murid di rumah, inilah caranya, ya. Kalau kita berhadapan di rumah, di sekolah ataupun di mana sahaja, kita perlu ada sikap yang baik, amalan yang baik. Walaupun orang di hadapan kita mungkin kadang-kala mereka tidak mengamalkan sikap yang baik, tapi kita perlu tunjukkan sikap yang baik, kerana yang baik sentiasa menang pada akhirnya. Baik, kita akan teruskan dengan buku aktiviti jilid 2 halaman 1. Bersikap mulia, aktiviti 1. Berikan respons terhadap soalan. Kita lihat dulu gambar yang ada. Kat sini ada 3 orang dalam gambar ni dan 2 orang yang sedang melihat gambar. Memori di London. Ini perkataan bahasa Inggeris, ya, London. Siapakah dalam gambar itu? Seha. Itu sepupu apa? Di manakah mereka tinggal? Mereka tinggal di... Apakah pakaian yang dipakai mereka di sana? Sepupu saya memakai apa? Dia pakai baju apa dalam ni? Mereka duduk di atas apa, Seha? Mereka duduk di atas, ini bukan sofa kan? Mereka duduk atas apa ni? Okey, jom kita bincang jawapan dia. Yang pertama, siapakah dalam gambar itu, Seha? Itu sepupu saya. Itu sepupu saya. Di manakah mereka tinggal? Kamu boleh agakkan dekat mana sepupu Seha tu tinggal, sebab dia tengok gambar tu yang kat tengah tu. Jadi kita tengok gambar, kita boleh tengok jawapan kat situ. Mereka tinggal di London.
Apakah pakaian yang dipakai mereka di sana? Kita kena tahu ya pakaian budaya. Sepupu saya memakai, walaupun mereka di London, mereka masih memakai apa tu? Baju kurung. Kalau nak letak baju Melayu, boleh juga ya. Tak ada masalah. Kerana dalam gambar tu pun memang ada baju Melayu yang dipakai. Mereka duduk di atas apa Seha? Mereka duduk di atas, apa jawapan dia? Atas apa tu? Permaidani. Kita gunakan perkataan yang baik, iaitu permaidani. Kapet pun boleh, tapi lagi cantik kita gunakan permaidani. Okey murid, kita teruskan pelajaran kita dengan aktiviti membaca buku teks jilid 2 halaman 3. Okey, halaman 3. Aku bangga berbahasa Melayu. Pada suatu petang, Hasan dan rakan-rakannya membaca pantun. Mereka akan mempersembahkan pantun itu semasa perhimpunan di sekolah. Kita lihat ya, ada empat dialog di sini, ada 4 kotak dialog. Kok Bun, dengar pantun daripada saya. Pohon sena, pohon pulasan, subur kepayang di perdu ara. Marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Yang kedua, dengar pantun saya pula. Memukat ikan di sungai sekayu, berkongsi bekal, makan di muara. Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Ini pantun saya yang ketiga ya, yang gambar kotak berwarna biru. Kait mangga bergalah kayu, manis dirasa sama teruja. Saya bangga berbahasa Melayu, setiap masa di mana-mana saja. Seterusnya, ini pantun saya pula. Ikan puyuh, ikan gelama, enak dimakan bersama teman. Bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang zaman. Baik, kita lihat ya, dialog yang ada di bawah. Hasan, Alice, tolong berikan nilai yang kamu peroleh daripada pantun pertama dan kedua. Siok Ling pula untuk pantun ketiga dan keempat. Alice menjawab, nilai pantun pertama ialah bukti kita sayang akan negara jika kita menggunakan bahasa kebangsaan kita. Nilai pantun kedua pula ialah kita murid-murid di rumah perlu fikir. Baik, tadi nilai pantun pertama kita lihat kepada maksud ya, maksud dua baris di bawah ini menyatakan apa maksud pantun itu. Okey, dua baris di bawah adalah maksud kepada pantun. Dalam ini yang dinyatakan pantun itu tentang apa. Ni yang dekat bawah ni yang kita perlu fokus. Kerana di bawah ini menyatakan maksud pantun itu. Maksud pantun. Dua atas tu adalah pembayang sahaja. Yang bawah adalah maksud pantun itu. Pantun pertama kita dah tahu. Okey, marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Maksudnya, jika kita gunakan bahasa kebangsaan kita, bukti kita sayang pada negara. Yang kedua pula, jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap pelihara. Apa nilai yang dekat sini? Nilai pantun kedua ialah bahasa Melayu akan terpelihara jika kita tidak rosakkannya.
Kita perlu memelihara bahasa Melayu agar tidak rosak. Itu jawapan dia ya. Murid boleh fikirkan. Fikirkan secara logik. Macam mana kita nak jawab? Boleh ya? Cikgu teruskan dengan pantun yang ketiga. Nilai pantun kedua ialah apa ni? Berasa bangga. Ada bangga. Bangga berbahasa Melayu setiap masa. Di mana-mana. Apa nilai nak bagi tahu kat sini? Okey, pantun ketiga ni dia nak menyatakan bahawa kita perlu berbangga berbahasa Melayu di mana-mana dan dan setiap masa. Kita perlu berbangga bahasa Melayu walau di mana pun kita berada, tidak mengira masa. Okey. Dan yang seterusnya, yang keempat, pantun keempat ni, nilai pantun keempat ialah bahasa Melayu sudahlah lama terus gunakan sepanjang zaman. Kita perlulah apa? Nak jawab nilai, kita kena gunakan kita perlulah, kita haruslah, kita mestilah terus gunakan bahasa Melayu. Itulah nilainya. Boleh? Kerana bahasa Melayu adalah bahasa yang sudah lama. Macam tu. Boleh ya murid-murid? Kita membaca dan kita berfikir banyak hari ni. Okey, kita akan teruskan dengan aktiviti seterusnya, aktiviti 2A. Kita akan gunakan buku aktiviti jilid 2 halaman 2. Dah bersedia? Baiklah. Nyatakan nilai daripada pantun. Sentiasa beradab. Tajuknya adalah sentiasa beradab. Pisang kaki di kawasan Pamah, pohon mempelam, tumbuh sekata. Langkah kaki ke dalam rumah, beri salam, memulakan kata. Apakah nilai kat sini? Kita perlulah apa? Kita lihat kepada baris yang ketiga dan keempat ni. Ingat je, cara untuk kita jawab pantun, kita mesti lihat maksud dia. Maksud pantun ada pada baris ketiga dan keempat. Bukan tengok atas ya. Bukan tengok yang ni. Kita mesti tengok yang dekat bawah ni. Kita mesti tengok yang dekat bawah ni. Baris 3 dan 4. Langkah kaki ke dalam rumah, beri salam, memulakan kata. Kita perlulah apa ni? Memberi salam kan ketika masuk ke rumah. Ataupun jawapan yang cikgu buat contoh ya. Ini contoh jawapan cikgu buat. Menghormati tuan rumah. Ya, kita perlulah memberi salam ketika masuk ke rumah. Betul juga ya. Ataupun kamu boleh gunakan menghormati tuan rumah dengan memberi salam. Kita masuk rumah orang pun kita kena bagi salam. Tak boleh terus masuk. Sebab setiap rumah ada tuannya. Kita kena hormat tuan rumah itu. Yang kedua, pantun kedua, burung pekaka si murai batu, di pohon keranji hingga berteman. Itu pembayang Kasut dibuka di hadapan pintu, sifat terpuji orang budiman. Kita lihat baris ketiga dan keempat ni. Baris ketiga dan baris yang keempat. Kasut dibuka di hadapan pintu. Maksudnya nak masuk rumah kita kena buka kasut lah. Okay, kita di Malaysia ni kita pakai kasut di luar sahaja, tak pakai dalam rumah, tak pakai dalam bilik kerana kotor kan. Jadi nilainya apa? Kita hendaklah, kamu boleh ambil yang mudah, kita hendaklah menanggalkan kasut di luar rumah. Ataupun jawapan cikgu buat, kita hendaklah bersopan santun. Okey, kita hendaklah bersopan santun di dalam rumah. Sopanlah sikit. Kita tak pakai kasut lah dalam rumah kan. Kita tanggalkan kasut. Dalam rumah tu kita tak pakai kasut. Baik, yang ketiga, buat teratak berbumbung limas, pohon betik di tepi bendang. Kasut diletak disusun kemas, sangat cantik mata memandang. Okey murid-murid, sekali lagi cikgu ulang balik.
Kita nak cari maksud, kita kena tengok baris ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat adalah maksud pantun. Yang pertama, baris pertama dan baris kedua ni, dan baris kedua adalah pembayang sahaja. Yang paling penting adalah baris ketiga dan keempat ni. Jadi kasut diletak disusun kemas. Sangat cantik mata memandang. Kita sewajarnya apa? Ini apa jawapan dia? Apa jawapan yang dekat nombor 3 ni? Apa yang paling tepat? Kita sewajarnya mengapa? Kasut supaya cantik mata memandang. Kita sewajarnya apa? Murid-murid buat sendiri di rumah. Boleh tak? Boleh. Cuba ya untuk nombor 3 ni. Baiklah, kita akan teruskan dengan aktiviti 2B. Okey, aktiviti 2B. Nyatakan nilai daripada pantun. Berhemah amalan mulia. Okey, halaman 3. Pohon nangka di tepi halaman. Pohon berangan tumbuh berbalam. Sambut mereka dengan senyuman. Hulurlah tangan untuk bersalam. Kamu baca di rumah ya, dengan bersama-sama cikgu. Kita lihat nilai yang ada dalam pantun ini. Kita kena lihat maksud pantun, baris ketiga dan keempat. Nilai apa yang ada dalam pantun pertama ini? Sambut mereka dengan senyuman. Hulurlah tangan untuk bersalam. Apa nilai yang sesuai di sini murid-murid? Nilai sesuai adalah, yang pertama kita ada hormat menghormati, dan yang kedua sopan santun. Okey, kita teruskan dengan pantun yang kedua. Baca sama-sama cikgu. Boleh ya? Okey, sedia? 1, 2, mula. Sampan berenjin di bawah nelayan. Banyaknya guni berisi pukat. Sentiasa rajin rakan dilayan. Adab murni dalam masyarakat. Okey. Jadi, apakah nilai yang ada dalam pantun ini? Kita kena bulatkan dahulu. Cari dulu mana maksud pantun. Baris ketiga dan baris keempat. Okey, tengok. Sentiasa rajin rakan dilayan. Adab murni dalam masyarakat. Apa nilai murni yang ada dalam pantun ni? Nilai yang ada. Tengok gambar ni. Mereka berbincang buat kerja semua kan? Jadi nilai yang ada adalah rajin. Dan nilai yang kedua adalah berusaha. Boleh ya murid-murid? Boleh. Dan yang ketiga, sedia untuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Panjat kelapa mengambil nira. Lepaskan lelah di perdu ceri. Jika bapa sedang berbicara, usah mencelah, diamkan diri. Baik, nilai yang ada dalam pantun ketiga ni, kita kena bulatkan dahulu baris 3 dan baris 4. Maksud pantun tu. Jika bapa sedang berbicara, jika orang tua, jika ayah atau ibu sedang bercakap, usah mencelah, diamkan diri. Jangan menyampuk, dengar. Diamkan diri, maksudnya kena dengar. Diam, mulut tu tutup. Bila orang tua ataupun orang dewasa sedang bercakap sesuatu perkara, kita kena dengar dahulu. Jangan terus menyampuk, masuk campur ataupun mencelah. Okey? Baik, nilai yang ada kat sini adalah apa? Boleh fikir tak? Jangan mencelah, usah mencelah. Menghormati orang tua, dan berhemah tinggi. Maksudnya kita sabar. Mungkin ada benda yang kita nak masuk bercakap sekali, tapi kita perlu ada hemah, sabar dahulu. Okey, murid-murid? Baiklah, kita akan teruskan dengan pelajaran kita menggunakan buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, halaman 4 hingga 5. Inilah dia.
sekarang kita akan teruskan dengan aktiviti menulis. Sekolah kebanggaanku. Halaman 4 hingga 5. Diharapkan murid-murid di rumah sudah bersedia. Jom kita mulakan. Baik, yang pertama, apabila melihat ini, kita kena tengok kotak-kotak dan gambar-gambar yang ada. Di sebelah kiri kita, halaman 4, kita tengok. Ini adalah isi-isi penting dan juga huraiannya. Sikit-sikit. Sekolah kebangsaan Lanai, Kupang, Kedah, Darul Aman. Tengok ada gambar cikgu. Sebelah kanan ada gambar sekolah, ada gambar murid, ada gambar pengawas, ada gambar contoh murid contoh ni kan, majlis sukan sekolah. Kita tengok gambar dahulu. Baik, kemudian kita akan tengok kotak yang pertama ya. Kita akan mulakan satu demi satu. Okey, kotak sebelah kiri atas. Sekolah ini dibina pada point ataupun isi yang pertama, 1 Disember 1951. Sekolah ini terletak di atas sebuah bukit di kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Di Kedah ya, di Baling. Baik, yang kedua, tujuan dibina. Kenapa sekolah ini dibina? Maksud tujuan ya, kenapa sekolah ini dibina ni? Pertama, membasmi buta huruf. Tahu tak apa itu buta huruf? Buta huruf ini ialah tidak boleh membaca. Nak basmi maksudnya nak buang sikap, atau kita nak semua orang pandai membaca. Jadi sekolah ini diwujudkan, dibina. Yang kedua, menyediakan tempat murid belajar. Ni kamu fahamkan, nak sediakan tempat murid belajar. Seterusnya, kejayaan. Okey, kejayaan. Johan pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah Baling 2014. Ini antara kejayaan sekolah ini. Dan yang seterusnya, Johan pertandingan bicara berirama peringkat negeri Kedah tahun 2014 juga. Okey, dan yang seterusnya, kotak yang keempat. Murid-murid dekat sekolah ni macam mana? Murid-murid rajin dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Mereka rajin. Murid sekolah ini rajin semuanya. Okey, dan bersemangat. Dan semua murid berikrar. Berikrar maksudnya apa? Saya berikrar maksudnya apa? Berjanji, bersetia untuk apa ni? Akan meneruskan kejayaan dan juga akan mengekalkan kecemerlangan. Mereka berikrar untuk kekalkan kecemerlangan. Baik. Okey, kita lihat pula halaman 5. Okey, di sebelah kanan ada kotak hijau kan? Inilah dia kita namakan sebagai karangan ataupun penulisan ataupun esei. Okey. Jom kita baca sama-sama dan cuba lengkapkan jawapan ni. Macam mana kita nak lengkapkan jawapan ni? Kita kena tengoklah jawapan ni ada dekat sebelah sini. Jawapan ada di sebelah kiri. Okey murid-murid, jawapan-jawapan yang kosong ni, tempat kosong ni, kita perlu cari dekat di sebelah sini. Dekat dalam ni, semua ni ada jawapan dia. Kita cuma perlu fikir yang mana sesuai. Okey, jom kita mulakan. Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Disember 1951. Okey, rangkap 1 ni, ini kita panggil rangkap je. Rangkap 1 ni, isi ini ada dekat dalam kotak yang pertama. Kotak pertama ada kan? Sekolah ini, apa sekolah ini? Sekolah ini terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah.
Dekat mana cikgu dapat jawapan ni? Dekat halaman 4, muka surat sebelah dia tu, sebelah kiri. Ni dekat sini jawapan dia. Nampak? Ni. Ini jawapan dia. Isikan saja. Boleh. Kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok-pokok bunga. Penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Ayat ini sama dengan kotak yang berwarna biru, kotak yang kedua. Perasan tak? Kat atas ni, yang warna hitam ni. Warna merah tu jawapan lah tu. Selain itu, sekolah ini juga dapat apa? Menyediakan tempat murid belajar. Itu adalah sambungan dia ataupun jawapan di sini ya. Di sini jawapan di sini. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti pertandingan. Dia nak pertandingan ya. Fokus pertandingan. Jadi kita lihat mana kejayaan atau pertandingan yang ditulis di sebelah kiri. Pertandingan Johan pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah baling. Ini jawapan yang pertama. Kemudian kita sambung dan juga Johan pertandingan bicara berirama peringkat negeri Kedah 2014. Ini jawapan dia. Okey. Untuk di sini kejayaan pertandingan di sini, jawapan dia kat sini. Yang warna merah. Ada 2 poin kan? Kita kena sambung ya. Ingat kata hubung, kita kena guna kata hubung dan sambung je kat belakang dan Johan pertandingan sampailah habis. Kemudian noktah. Murid-murid sekolah kebangsaan Lanai mempunyai mereka mempunyai apa ni? Cuba lihat. Murid-murid sekolah kebangsaan Lanai mempunyai apa? Mereka ada apa ni murid-murid ni? Mereka mempunyai jauh cikgu ambil. Mempunyai semangat juang yang tinggi. Mereka mempunyai semangat juang yang tinggi. Mereka nak berjaya, bersungguh-sungguh ni. Mereka ada semangat juang yang tinggi. Okey? Ini jawapan dia kat sini. Baik, dan seterusnya, semua murid berikrar. Apa murid berjanji, berikrar tadi? Apa dia? Yang kat sini, apa janji mereka tadi? Semua murid berikrar. Berikrar apa? Akan meneruskan kejayaan dan akan mengekalkan kecemerlangan. Noktah. Boleh tak murid-murid? Boleh. Senang saja kan? Jawapan dah ada. Baik, jadi untuk kerja ni murid-murid perlu buat apa? Perlu salin semula kotak ini, karangan pendek ini dalam buku garis 1. Jaga tulisan. Ikut saja dengan cara ditulis ni. Okey murid, kita akan teruskan dengan latihan kita. Menggunakan buku Bahasa Melayu Aktiviti Jilid 2 halaman 4. Buku aktiviti Jilid 2 halaman 4. Aktiviti 3. Dah bersedia? Kita baca arahan dahulu. Lengkapkan karangan berdasarkan maklumat yang diberikan. Kampung Pering. Kampung Pering. Di mana ni? Di Kedah. Macam mana cikgu tahu? Ada ditulis dalam ni. Okey. Baik, kita lihat dahulu. Penduduk kampung 672 orang, 185 buah rumah. Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Sikap penduduk kampung pula macam mana ni? Bekerjasama, bantu-membantu, menjaga kampung kerana mereka sayang akan kampung mereka. Baik. Kemudian jati diri penduduk apa ni? Membina pintu gerbang, memasang jalur gemilang yang besar
dan menghias setiap lorong dan jalan di kampung. Oh, baik, apakah kejayaan yang dapat oleh kampung ni? Anugerah Desa Lestari peringkat kebangsaan 2014. Baik, kita lihat pula halaman 5. Okey, halaman 5 ni adalah karangan yang perlu kita isi. Jawapan dia. Okey, jadi kita akan baca dan kita akan isikan tempat kosong. Kampung Pering terletak di daerah Kubang Pasu, Kedah. Kampung ini sangat indah dan aman. Kampung ini terkenal dengan jagung manisnya. Jumlah penduduk di kampung ini berapa? Dekat mana jawapan yang kita boleh cari? Dekat mana? Di sebelah kiri. Cuba tengok. Mana jawapan dia? Berapa jumlah penduduk di kampung ni? Berapa orang? 10? Jawapan ada dekat sini. Kampung ini mempunyai rumah sebanyak berapa? Berapa buah rumah ni? Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang apa? Penduduk di kampung ini mereka suka apa? Cuba tengok di sini jawapan. Di sini pula. Perenggan baru, kotak pun baru. Penduduk di kampung ini suka buat apa? Mereka suka mereka tidak mementingkan wang untuk memajukan kampung mereka. Mereka juga semasa majlis perkahwinan. Mereka buat apa semasa majlis perkahwinan? Sama-sama tu. Mereka buat apa tu kita panggil? Mereka buat apa ni? Dan mengekalkan ciri-ciri tradisional dalam majlis itu. Jati diri penduduk kampung ini sangat kuat. Dia dah masuk perenggan seterusnya. Dia dah masuk isi penting yang ketiga. Jati diri penduduk kat sini kan. Mereka membina apa di kampung ini? Mereka juga memasang apa? Sebagai bukti sayang akan negara. Oleh itu, kampung mereka telah dianugerahi. Apa yang mereka dianugerah? Mereka dapat apa kejayaan dia? Anugerah apa ni? Kerana sikap mereka yang bersatu hati mengindahkan dan mengekalkan ciri tradisional kampung ini. Mereka berjanji akan menjaga kampung. Kita lihat jawapan dia. Jumlah penduduk di kampung ini 672 orang. Kampung ini mempunyai rumah sebanyak 185 buah rumah. Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Penduduk di kampung ini suka apa? Suka bekerja sama. Mereka tidak mementingkan wang untuk memajukan kampung mereka. Mereka juga membantu semasa majlis perkahwinan dan mengekalkan ciri-ciri tradisional dalam majlis itu. Jati diri penduduk kampung ini sangat kuat. Mereka membina pintu gerbang. Jawapan tu ada kan di halaman 4 ni, membina pintu gerbang. Nampak tak? Okey. Mereka juga mereka pasang apa tu? Jalur gemilang yang besar. Sebagai bukti sayangkan negara. Oleh itu, kampung mereka telah dianugerahi apa tadi kejayaan dia? Dianugerahi Anugerah Desa Lestari peringkat kebangsaan 2014. Di mana jawapan cikgu dapat ni? Cikgu ambil dari sini. Dari sini jawapan dia. Dan akhir sekali mereka berjanji akan menjaga apa? Mereka akan jaga apa? Kampung. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan dengan topik seterusnya. Kata dasar. Kita ada kata dasar, kita ada macam-macam jenis kata kita ada. Tapi kali ni kita nak tahu kata dasar tu apa? Kata dasar ialah perkataan yang boleh berdiri sendiri dan boleh menerima imbuhan.
perkataan apa yang boleh berdiri ni? Maksud cikgu ni adalah macam contohnya macam ni, tidur. Perkataan ni asal dia memang T-I-D-U-R, tidur. Jadi kalau kita cakap adik tidur, kamu faham tak maksud dia? Faham kan? Adik tidurlah. Jadi perkataan kata dasar ini juga dia boleh menerima imbuhan. Contohnya menidurkan. Ibu menidurkan adik. Ibu menidurkan adik. Contoh kedua, makan. Kita boleh gunakan kata dasar, contohnya saya makan. Ayat tu dah betul. Faham tak? Saya makan, ibu makan, adik makan, cikgu makan. Jadi kalau ada imbuhan, dia akan jadi memakan. Seterusnya, beri. Saya beri hadiah. Titik, nokta. Betul tak? Betul. Jadi kalau ada imbuhan, memberi. Itulah kata-kata dasar. Di sebelah kiri tu tidur, makan, beri. Itu adalah kata dasar. Untuk lebih lanjut, kita teruskan dengan buku teks jilid 2 halaman 6. Okay, murid-murid, teruskan dengan buku teks jilid 2 muka surat 6 atau halaman 6. Kata dasar. Sehari di sekolah. Cikgu harap murid-murid bersedia ya. Sehari di sekolah. Kita lihat ada 6 foto, ada 6 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita lihat dulu. Yang pertama, bawa, beri, buka. Ini tak diberi ya, perkataan ini tak diberikan jawapannya. Kita lihat nombor 1. Hasan membawa buku ke bilik guru. Ini kata, jadi kata dasar untuk membawa adalah bawa. Kita buang imbuhan ni. Hasan bawa buku ke bilik guru. Maksudnya kalau ada imbuhan betul, kalau kita buang imbuhan ni pun, okay, contohnya cikgu buang imbuhan ni, Hasan bawa buku ke bilik guru. Ayat ni betul tak? Ayat ni masih lagi betul. Faham ya murid-murid? Itu adalah kata dasar. Kedua, dia memberikan buku itu kepada Cikgu Aiman. Gambar kedua tu. Dia memberikan buku itu kepada Cikgu Aiman. Jadi kata dasar yang warna merah ni beri. Dia beri buku itu kepada Cikgu Aiman. Boleh ya? Ketiga, Hasan dia buat apa ni? Dia membuka penutup tong sampah untuk membuang sampah. Hasan buka penutup tong sampah untuk membuang sampah. Pun betul. Baik, yang keempat, dia apa ni? Seorang murid perempuan yang ingin memetik bunga di taman sekolah. Dia buat apa ni? Dia melarang. Dia larang. Boleh juga kan? Kalau kita tulis dia melarang atau dia menegur pun boleh juga. Kalau kita buang imbuhan dia tegur seorang murid perempuan pun betul. Dia larang seorang murid perempuan yang ingin memetik bunga di taman sekolah pun betul. Okey murid-murid, faham ya? Jika kita buang imbuhan, perkataan itu juga betul. 5. Hasan berapa ni? Dengan Cikgu Asri. Bersalam. Okey, Hasan salam dengan Cikgu Asri pun betul kan? Bersalam.
Nombor 5, bersalam. Jika kita buang di sini, kita buang imbuhan ber. Hasan salam dengan Cikgu Asri. Betul tak ayat tu? Betul. Maksudnya itulah kata dasar yang perlu diletakkan dalam ayat tu. Okay, yang terakhir, murid-murid beratur semasa membeli makanan di kantin. Okey, tengok murid-murid beratur. Murid-murid beratur. Cikgu letak titik kat sini. Pun betul juga. Okey, jadi beratur adalah perkataan yang sesuai di sini. Okey, kita akan teruskan dengan buku aktiviti jilid 2 halaman 6 dan 7. Diharapkan murid-murid bersedia dengan buku aktiviti jilid 2 halaman 6 dan 7. Aktiviti 4A. Salin kata dasar yang terdapat dalam teks berdasarkan gambar di sebelah. Murid yang berhemah. Jadi, kita lihat ya, petikan ni kita perlu cari kata dasar pada gambar ni. Nak cari kat mana dalam teks ni lah. Okay. Murid yang berhemah. Rizan dan Kumar membuka tingkap di kelas mereka. Mereka memastikan suis kipas tidak dipasang kerana mengikut arahan guru besar. Semasa Cikgu Murni masuk ke kelas, Rizan dan kawan-kawannya berdiri. Mereka bersalam serta mencium tangan Cikgu Murni. Mereka bersalam serta mencium tangan Cikgu Murni. Selepas itu, Rizan dan kawan-kawannya mendengar penerangan daripada Cikgu Murni. Okey, mereka memberikan perhatian. Mereka memberikan perhatian semasa cikgu mengajar. Jika Rizan dan kawan-kawannya tidak faham, mereka akan mengangkat tangan. Mereka bertanya tentang soalan itu dengan sopannya. Cikgu Murni suka akan aktiviti berkumpulan. Rizan dan kawan-kawannya berbincang dalam kumpulan. Dengan berbudi bahasa. Maksud berbudi bahasa apa? Menjaga tutur kata kan, tidak berkata kotor. Cikgu Murni hanya memantau mereka. Akhirnya, ketua kumpulan akan membentangkan hasil kerja mereka. Semua murid bertepuk tangan untuk memberikan sokongan kepada kawan-kawan. Okeylah murid-murid, sekarang ni kita lihat di halaman 7, tulis kata dasar pada gambar berpandukan teks. Ada 6 gambar. Jadi untuk menulis jawapan, kita lihat dulu. Nombor 1, buka. Kenapa? Cuba kita lihat. Rizan dan Kumar membuka. Perkataan asalnya dengan imbuhan adalah membuka. Tetapi kata dasar tidak boleh ada imbuhan. Jadi kata dasar hanyalah buka. Faham ya? Okey, yang kedua. Semasa Cikgu Murni masuk ke kelas, Rizan dan kawan-kawannya berdiri. Mereka bersalam. Dia buat apa ni? Mereka bersalam kan? Jadi bersalam ada imbuhan. Kita kena buang imbuhan, kita kena letakkan apa? Kata dasar saja, iaitu salam. Bersalam kita tak letak ber ya, kita buang. Jadi salam sahaja. Tak boleh ada imbuhan. Imbuhan depan ke, imbuhan dekat belakang ke, kita kena buang. Okey murid. Baik, kita teruskan lagi dengan gambar yang ketiga. Mereka memberikan perhatian semasa cikgu mengajar. Mereka, okey,
Rizan dan kawan-kawannya mendengar penerangan. Kita nak letak kat sini, mereka buat apa ni? Mereka sedang mendengarkan. Jadi kita nak tulis mendengar ataupun dengar. Jawapannya adalah dengar. Kita kena buang imbuhan. Dia akan jadi kata dasarnya adalah dengar. Ya, dengar. Foto yang keempat, jika Rizan dan kawan-kawannya tidak faham, mereka akan mengangkat tangan. Ni siapa ni? Mereka dia buat apa ni? Tangan dia ni mengangkat tangan. Kita nak tulis mengangkat, boleh tak? Nak tulis mengangkat, tak boleh. Sebab itu imbuhan, kita kena buang imbuhan dan kita kena tulis kata dasar sahaja. Kita kena tulis angkat. Angkat. Tulis cantik-cantik ya. Foto yang kelima, apa mereka buat ni? Rizan dan kawan-kawannya berbincang. Jadi di sini kata dasar untuk berbincang adalah, kita buang imbuhan, dia akan jadi berbincang ke bincang? Kita buang imbuhan, bincang, dia akan jadi bincang ya. B-I-N-C-A-N-G. Murid-murid tulis sendiri ya, bincang. Dan foto yang keenam, kita ada ketua kumpulan akan membentangkan. Membentangkan. Ada imbuhan ya. Jadi kita kena tulis bentang. Membentangkan tak boleh kerana itu perkataan itu adalah kata imbuhan ya. Ada imbuhan depan dan belakang. Ini imbuhan, ini pun imbuhan. Kita kena buang. Jadi bentang. Yang kelima tadi tu, berbincang tak boleh. Kita kena guna bincang sahaja. Kita buang imbuhan, dia akan jadi bincang. Okey murid-murid. Okey, baik, bagus. Semua rajin. Okey. Dan halaman 8. Tulis kata dasar berdasarkan gambar dan bina ayat. Hubungan mesra. Ada 4 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Okey, baik. Gambar pertama telah diberikan kata dasar yang pertama, iaitu buka. Buka dah ada. Jadi, murid, kamu perlu bina ayat yang sesuai. Bina ayat yang sesuai menggunakan perkataan buka. Boleh tak? Nak tambah dengan imbuhan pun boleh. Ayah buka pintu dengan membawa makanan contohnya, ataupun ayah membuka pintu ketika pulang dari kedai. Itu contoh ya. Baik, foto yang kedua, mereka buat apa ni? Mereka cari, mereka bual, mereka beri. Yang mana sesuai? Yang kedua ni. Mereka buat apa ni? Mereka bual. Berbual. Kalau ada imbuhan. Jadi murid perlulah bina ayat di bawah ni. Ayat ini murid perlu cuba sendiri untuk bina ayat. Yang ketiga, kenapa ni? Muka dia risau. Risau dan resah. Oh, dia buat apa ni? Dia sedang beri, dia sedang cari. Ada yang hilang ni, cari. Dia sedang mencari ataupun dia cari. Jadi murid perlu bina ayat menggunakan kata dasar cari. Dan yang keempat, ada kek. Ada kek hadiah ni, ada kek ni. Dia sedang buat apa ni? Beri. Tak kisahlah ayah ke, abang ke, beri. Jadi boleh gunakan memberi, diberikan, beri saja pun boleh. Boleh murid-murid? Okeylah, baik. Sampai di situ sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan teruskan dengan unit 14 dalam video yang akan datang. Cikgu harap pelajaran kita ni bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loceng supaya kamu akan dapat update dari masa ke masa tentang pelajaran dan juga aktiviti-aktiviti lain yang cikgu akan buat.
Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menghadiri PDPR. Cikgu harap semua dalam keadaan baik dan jangan lupa untuk jaga diri. Semoga kita dilindungi sentiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.